Sebab jangan gemar buat judgement. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga artis yang kita sebut-sebutkan tu. Kau lah komen, sudahlah, tak gunanya jantan. Mana kau tahu? Adakah kau hari-hari duduk kat rumah tu? Dalam apa juga keadaan, lelaki tetap akan dipersalahkan. Itu sebab kau tengok pengarah, presiden perkasa, semua lelaki. Sebab mudah nak dipersalahkan. Tuan Misbahuddin gitu kan, Tuan Misbahuddin Parmin, kenapa dia jadi pengarah? Sebab dia mudah dipersalahkan. Sebab apa? Sebab kalau jadi apa-apa, Menteri Besar dia tak akan panggil Cik Jaafar kita. Panggil Jaafar, dia timbalan presiden perkasa kan. Tak, dia akan cari juga Tuan Misbahuddin. Datang menghadap saya sekarang, datang. Siap semua. Ya Datuk Seri, bincang. Sebab risiko dipersalahkan. Jadi jangan kau komplain kenapa kau duduk belakang. Tanggungjawab yang belakang tu kurang. Kau nampak sofanya beza sikit seti yang dia duduk, memang sebab tanggungjawab dia besar. Lagi belakang kau duduk, lagi kurang tanggungjawab. Dengan harapan kau balik pun orang tak perasan kan? Macam tu kan? Orang ini kan? Bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara Adam selaku pengurusi acara pada hari ini. Yang dihormati Tuan Misbahuddin bin Parmin, pengarah Kastam Negeri Johor. Yang dihormati Tuan Muhammad Yusni bin Mak Yunus, Presiden Persatuan Pegawai Kanan Kastam Perkasa Cawangan Johor dan PCKP Singapura. Yang berusaha Tuan Jaafar bin Ali, Timbalan Presiden Perkasa Cawangan Johor. Dihormati Barisan Timbalan Pengarah Kastam Negeri, Barisan Ketua Stesen dan Ketua Daerah, Wakil NGO Jabatan, Barisan Esko Perkasa Cawangan Johor, PCKP Singapura, sesi 2022 hingga 2024, Pegawai Kanan, Ahli Perkasa Johor, PCKP, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Panjang motor kan? Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pagi ini dapat kita bersama-sama setelah sekian lama. Setelah sekian lama saya tidak kemari. Sebab kata orang, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Itu untuk kobil-kobil mata tadi, pondok kau nak cakap lagi ni, copek lah dia nak ceramah ni kan. Mata saya dah ngantuk dah tu kan. Bukan apa, saya memang tak cukup tidur, ceramah kan. Dan terima kasih banyaklah kepada Presiden Perkasa kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Semua pegawai yang hadir pada hari ini, ialah hari ini adalah hari yang paling menggembirakan lah kan. Sebab dengan adanya ceramah ni, maknanya tak payah kerja pagi ni. Tak ada lah gurau. Dan saya ni kalau tak gurau tak sah. Tapi betul lah yang disebut tadi, saya nampak aktif. So mana disebutkan tadi pelbagai aktiviti. Tak, jangan dia adjust mikrofon. Saya ni memang mula-mula slow, dia tak tahu gear 5. Sabar sikit, kejap lagi tinggi ni kan. Baguslah Perkasa buat program macam kalau nama saya tak terpilih untuk mencandat sotong tu, saya happy dah. Yang penting hasil sotong tu kau bagi kat aku. Macam tu kan. Kan mencandat tu biarlah orang lain buat kan. Lepas tu yang menggoreng pun bagi orang lain. Tapi bagi saya makan, insya-Allah. Saya tu favorite part lah. Tapi lah dalam bulan Ramadan ni, saya alhamdulillah lah, saya kontrol lah sikit lah makan kan. Kontrol makan lah. Alhamdulillah 2 minggu saya balik je pada umrah hari tu, pada bulan 2 terus kontrol makan. Sebab saya tak tahan tengok muka saya kat TikTok tu, makin besar pula kan. Dan orang yang edit tu pula, daripada gambar macam ni kecil-kecil sudah tinggal muka, kau bayangkan bulat macam apa kan. Jadi memang kena kontrol lah kan. Jadi hari ni kita cerita tentang kepimpinan kan. Kepimpinan, jadi makna kata kepimpinan JKDM kan.
memperkasa kepimpinan JKDM Johor kan. Kita tengok sebenarnya memang semua orang ada nilai kepimpinan yang tersendiri dan ada cara yang tersendiri. Saya sendiri pun waktu saya bekerja dulu pun, saya boleh tengok pelbagai ragam dan cara setiap pengarah dengan cara yang berbeza-beza. Dan saya paling suka tengok waktu meeting, waktu mesyuarat paling saya suka tengok bagaimana pengerusi mesyuarat ni mengawal meeting tu. Itu pun dah tengok dalam nilai kepimpinan. Ada orang dia boleh mesyuarat sampai 3-4 jam. Dan saya paling suka dengan bos saya dulu. Saya punya bos nombor 1 dulu, Datuk Haji Abdul Halim nama dia. Dia kalau chair meeting kan tak pernah, straightforward, sharp. Dia tak ada maka hari ni kita rasa seronok sangat dan keadaan negara kita sudah tidak sama. Tapi meeting macam tu lah. Dia meeting ni masuk ya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lewat sikit, jadi kalau minta soalan cadangan 10 minit ni disahkan, tak soalan sokong. Okay. Yang pertama ni macam mana? Settle lah. Settle, okay, keluar minit ni. Ni bila nak siap ni? Apa masalah kau? Susah sangat ke buat benda ni? Dia macam tu Jadi mesyuarat setengah jam, 45 minit, settle, straightforward, sharp. Kalau dia tahu benda apa nak ditanya, apa yang patut diselesaikan, itu mesyuarat sebenarnya. Macam tu juga ada cara dia menguruskan staff, cara dia menguruskan, sebab kita tahu hubungan gabung jalin antara staff ni, kita tengok daripada vertical horizontal ni kita tengok. So sesama staff macam mana dengan pihak atasan dengan pihak bawah macam mana kan. Jadi macam saya bercakap ni kan, boleh yang belakang tak dengar ke tadi? Nak kena start balik lah. Tak dengar ke tak jelas? Kalau tak dengar pokak kan, macam tu kan. Tak jelas lah ya, tak jelas. Apa bondo tiang kau ni, kau jawab tu kan. Tu okey, alright, macam tu lah. Jadi cara kita kontrol staff kita, macam saya bercakap kat depan ni pun kan, dia ada perspektif yang kita kena tahu. Ada 6 dimensi pengucapan awam. Bagaimana tanggapan saya kepada orang bawah, bagaimana tanggapan orang bawah kepada saya, bagaimana tanggapan saya yang saya rasa orang bawah anggap saya, dan bagaimana orang bawah pula menganggap saya memandang orang ni. Jadi ada 6 dimensi dalam pengucapan awam. Itu saya tak sempat nak urai semua lah, maknanya kena panggil lagi lah kan. Jadi itulah kalau kita tengok dari segi tu. Jadi macam-macam di art of leadership ni kan, memang banyak lah. Ada orang cara kepimpinan dictatorship, dia tak nak bunding orang pun. Dia nampak macam dia nak bunding, tapi sebenarnya nak dengar cakap dia je. Ada orang tu pula dia tak percaya, kepimpinan yang tak percaya pada orang, dia bagi tugas kat orang, sudahnya dia buat semua. Ada juga yang macam tu. Ada orang tu pula dia memang gaya kepimpinan dia gaya kepimpinan bercakap. Cakap je lah, cakap handal betul lah, bagus ada ni sebagai pemimpin. Akhirnya bercakap je boleh. Banyak dah terbukti hari ni, bercakap bukan main lagi kan. Bila sampai betul dia boleh diberikan peranan, dia tak boleh. Itu sebab dekat masjid-masjid, dekat kampung-kampung, kadang bila buat program berapa, ada, mesti akan ada yang rebel, tak puas hati. Ni dalam perkasa pun ada je, ni tak betul, program tak apa, tak apa benda dah, patutnya buat macam ni, patut buat macam ni. Jadi nak bagi dia diam senang je, lantik dia jalan jatuh kuasa, langsung diam, langsung tak bunyi dah lepas tu kan. Dia bila dia kat luar tu macam-macam dia cakap kan. Macam orang lah sebelum jadi wakil rakyat dia cakap macam ni, dia jadi wakil rakyat sama je kan. Iya tuan-tuan, ni benda berlaku kat Zimbabwe lah, kat Malaysia lah. Jadi mana kata itulah dia. Kalau kita tengok dalam bab aspek kita ni, dalam kepimpinan ni, saya teringat kata-kata kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik, kekayaan yang paling besar adalah akal. Sebab akal kita ni kena gunakan dengan sebaik-baiknya. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Bodoh tu memang miskin betul. Ada duit pun, ada duit banyak, tapi kena tipu ke orang sebab bodoh tu tadi. Maka itulah kemiskinan yang sebenar-benarnya, bukan sebab tak ada duit dia, tetapi kemiskinan sebab ditipu ke orang. Sebab ada satu hamba Allah yang saya kenal dulu masa saya kecil dulu, ada seorang pakcik ni, tiba-tiba dia bekerja dengan satu datuk ni. Datuk bagi dia cek 2 juta, bagi dia cek 2 juta sebab punya sayang dekat pekerja ni. Tapi dia ni buta huruf, apa pun tak tahu. Sudahnya dia tak tahu, sudahnya minta orang tu pula yang dia percaya tu tolong tuliskan cek untuk dia.
Habis. Tuan-tuan, habis. Itu sebab kemiskinan yang paling besar adalah bodoh sebenarnya. Itu sebabnya cantik tolok pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai asalkan penuh ilmu di dada. Maknanya kena ada ilmu. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu sebab kena belajar. Walaupun kita dah kerja sekarang, kita dah kerja, dah pakai uniform, aku dah ada kerja, buat apa nak belajar lagi? Salah. Proses pembelajaran adalah berterusan. Cari bahan bacaan. Cari bahan bacaan. Macam saya tanya Adam ni, dia tahulah saya daripada dulu sampai sekarang majalah Dewan Masyarakat tu memang sentiasa lah dengan saya, standby baca at least current issues tu kita akan update. Ni isu apa. Baru-baru ni ada orang potong ucapan saya, dia marah saya sebab saya tegur dari segi Dr. Mogok tu. Dia kata saya tak faham isu. Saya kata sebenarnya dalam hal ni benda terakhir sekali yang kau patut buat adalah mogok. Dia cerita pasal kontrak, dia kata saya tak faham isu. Saya kata dalam custom sendiri pun, dekat pejabat-pejabat agensi lain pun, berapa ramai yang kontrak tak dapat diserap tetap lagi. Bayangkan kalau semua orang mogok, apa nak jadi dalam sistem negara kita, kan? Pakailah perkasa, pakailah kesatuan sekerja yang ada untuk bawa perundingan ni bincang elok-elok, bukan dengan cara mogok yang akan melumpuhkan. Dah lah negara kita ni ramai orang tak sihat, kan? Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Kau bayangkan ujung tahun lepas penyakit yang baru muncul kat negara kita, sesama tomato, tak gila kau? Sesama tomato penyakit apa tu? Rupanya penyakit sendi dan saraf yang biasa menjangkiti kanak-kanak dan warga emas. Bayangkan tu saya kata tadi, kan? Sebenarnya dia orang cakap, dah lah baik kau cakap isu kau cakap pasal isu kahwin, sudahlah. Keluar dalam Twitter semalam, orang balun, tak ada masalah. Saya kata dalam staf PBT, pihak berkuasa tempatan, ada orang sampai 30 tahun kontrak. Tapi adakah mogok tu penyelesaian dia? Kalau betul kita nak, buatlah, bagilah teguran, hantar wakil untuk bincang macam mana. Kita faham lah, kan? Kita faham masalah tu. Tapi orang nak bergema potong ucapan saya yang tak habis tu, kan? Janganlah sampai habis, kan? Macam dulu lah waktu saya berucap pakai baju merah dulu, kan? Orang marah tak berguna lah ni, penjilat, pencacai, macam-macam pun sebut. Tapi bila orang dengar ucapan saya pun sampai habis, tak ada satu pun unsur tu, kebanyakan unsur semua saya nasihat dan saya tegur. Betul saya kata. Payah nak cari orang yang berucap dekat tempat tu cakap macam tu. Sampai sekarang tak ada pun yang view sampai macam yang orang macam tu, kan? Ni bukan cakap apa lah. Maksud saya tu, makna kita menegur tu sebab kata ilmu tu tadi mustahak. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Bayangkan, dia syok sendiri, dia tak pernah nak menilai apa pandangan orang. Itu sebabnya perkasa ni salah satu tujuannya dia adalah supaya dia boleh bantu untuk tegur mana yang dia rasakan tak betul, mana yang boleh improve, maka perkasa kena tampil. Jadi tak adalah dia syok sendiri, dia rasa dia okey je, kan? Macam orang yang cantik lah, kalau orang tu cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik ni. Orang yang tak cantik rasa diri dia tak cantik, dia tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Orang yang tak cantik tapi rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruk dia panggil orang macam tu lah. Jadi nak bagi gambaran, kan, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Macam ada seorang baru-baru ni lah, dia terasa dia penyanyi nombor 1 Malaysia, kan? Ada ramai yang terasa macam tu, kan? Yalah, bak kata Datuk Awi lah, dia bercakap pun tak sadap. Macam mana bercakap pun tak sadap, kau nak cerita pasal kau menyanyi, kan? Tu saya kata keburukan yang kita marah, kita jadi marah, jadi naik. Orang yang tak ada masalah dengan dia pun jadi marah. Sebab apa? Sebab keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Tu sebabnya kalau kita ni nak masuk lah apa-apa pertandingan sekalipun, cuba bagi keluarga dengar dulu suara kau, okey ke tak okey? Keluarga cakap, kalau kau sayangkan mak, kau jangan masuk pertandingan tu. Macam tu mak kau cakap, kan? Ni mak kau dah tegur dah, kau jangan nyanyi lagi. Apa kau tak faham, kan? Macam tu lah. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Sudah tentu pemimpin yang baik, kan, dalam memperkasakan apa orang kata gaya kepimpinan kita, salah satunya adalah dengan akhlak yang baik. Faham tak, kan? Faham tak?
Jadi sekianlah ceramah hari ni, kan susah sangat dia, yang penting faham kan macam tu. Jadi pemimpin yang baik sudah tentunya mempunyai nilai integriti. Kalau kita tengok sebenarnya disebut oleh Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 28, bagaimana kalian tergamak kufur mengingkari Allah padahal kalian dahulunya mati, yakni belum lahir, kemudian kalian dilahirkan, Allah menghidupkan kalian, setelah itu dia mematikan kalian, kemudian dihidupkan semula sekali lagi. Kerana apa? Kerana pada hari akhirat kalian dikembalikan kepadanya untuk diberikan balasan bagi segala apa yang kamu kerjakan. Menjadi pemimpin, jangan minta-minta jadi pemimpin, tapi bila dah dilantik jadi pemimpin, itu adalah merupakan amanah yang perlu kita galas. Berapa ramai orang, kita tengok peristiwa Isra wal Mi'raj, tengok bagaimana Nabi Muhammad SAW melihat peristiwa-peristiwa ajaib, termasuklah peristiwa seorang lelaki memikul seberkas kayu, tak terbawa kayu tu, dia minta lagi berkas kayu yang lain, ni dah tak terbawa, minta lagi. Dia dah lah jadi pegawai kanan custom, jadi presiden perkasa lagi, contohlah. Dekat luar belum cerita lagi persatuan kelab bikers ke, contohlah. Saya tak tahulah kau ada kan persatuan lain tu, kat Taman Perumahan ada lagi AJK Surau, apa pengurusi persatuan penduduk lagi, KRT pun dia, contohlah kan. Kadang-kadang sudahnya cerita dengan orang seronok ni, saya banyak betul jawatan saya kadang tak tahu mana satu nak buat dulu, akhirnya tak ada satu pun yang elok yang buat. Contohlah, saya tak cakap tuan kita ni okey, ni tempat lain. Di Johor ni tak ada masalah, okey, Johor tak ada masalah, macam tu kan. Ni tempat lain ni, saya cakap tempat lain ya. Jadi kalau kita tengok dari segi malaikat pun pernah beritahu, Jibril pernah beritahu pada Nabi Muhammad untuk pesanan tu kepada kita. Dia kata apa? Hiduplah sesuka hati kamu, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Kau lawan mana pun bini kau, takkan sampai mati kau dengannya kan? Itu sebab bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan begitu juga yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu atas dunia, buatlah sesuka hati kamu, kerana sungguhnya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu, baik sebagai pemimpin, baik sebagai yang dipimpin, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itulah hidup kita sementara je. Itu dah datang bulan Ramadan ni, kuruskan badan. Kenapa cuba kuruskan badan? Salah satu kenapa nak kuruskan badan, bukan sebab nak lawa, kuruskan badan supaya dapat meringankan badan kita, tu je. Kuruskan badan nak lawa tak kena. Kalau muka dah tak boleh belah tu, tak boleh belah juga lah, kau buatlah apa pun kan. Tapi maksudnya tu, makna meringankan tubuh badan kita supaya boleh beribadah. Mungkin supaya kita bangun nak pergi kerja pun tak lihat. Betul, saya kan makan bila pergi ceramah, PA dah beritahu, Samsul Umat minta maaf, dia tak nak makan yang berat, hidangkan dia buah-buahan dia. PA dah beritahu dah. Sampai dekat masjid-masjid tertentu tu tak ada dengar hajat orang kampung ustaz, kepala kambing depan aku letak kan. Bayangkan tu, sup giabok siap straw, la ilaha illallah. Malah jamah lah ustaz, tak mau dah jamah ada benda tu, licin. Itulah masalah dia kan. Itu saya kata tadi, salah satunya kita ni memimpin ni, kawal ni, memimpin sebelum nak pimpin orang, pimpin diri kita, diri sendiri dulu. Hakikatnya integriti salah satu perkara elemen terpenting dalam kepimpinan. Integriti ni apa? The state of being whole and undivided, menurut Kamus Oxford. Bersifat menyeluruh dan tidak berpilih kasih. Dan integriti dari segi definisi menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi yang keempat, dia beritahu apa? Kejujuran, ketulusan, keutuhan, kekukuhan. Itulah dia. Semua benda-benda baik adalah merupakan integriti. Kalau kita tengok Nabi Muhammad SAW pernah sebut apa? Sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti dan sempurna. Itu sebab kesempurnaan itu terlihat terpancar daripada akhlak dan tata kelakuan. Itu sebabnya kita ada lembaga tata tertib, sebab tengok perbuatan tidak sesuai dengan etika dan moral kerja kita sebagai penyewa awam, nak pula badan beruniform. Dari segi disiplinnya tentulah standardnya lebih tinggi daripada penyewa awam biasa. Sudah tentu disiplinnya, kekemasannya, pakaiannya. Dah ada uniform tak nak pakai uniform, sebut ke t-shirt je kan. Orang dah jadi pegawai custom ni tidur memakai uniform
Tahu, mana kami sentiasa dalam keadaan bersedia untuk berkhidmat. Oh, macam tu. Kau dapat lah kan, kau dapat kan. Nak beritahu kan, ini sibuk dia pakai kod pula dah. Apa masalah kan? Dan kita kena bangga. Dulu berapa ramai aku dapat kerja custom ni, aku tak ada minta lain lah. Alhamdulillah tu, cukuplah dapat kerja kat custom. Dah dapat, kita seolah-olah tidak menghargainya kan. Saya dah pesan dah kat dia orang, contohi JKDM Johor. Sebab dia orang tak macam tu. Jadi makna kata kita sentiasa letakkan semangat dalam hidup kita ni untuk menjadi yang terbaik. Sebab macam saya kata tadi lah kan, akhir zaman ni kita diuji dengan pelbagai ujian. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya orang makin ramai. Baik rumah besar-besar, bukan orang makin ramai. Tanyalah Tuan Misbah kita ni kan. Anak pun dah menantu belum? Dah menantu dah pun. Macam baru semalam je kerja gitu. Tiba-tiba dah bermenantu. Ayat tiba-tiba tak tahan kan. Macam tahun lepas macam baru je yang terkejut raya itu. Tiba-tiba dah puasa. Macam tu kan. Kita ni tak kira okey tuan-tuan, terperanjat. Tak tanya orang Sabah lagi, dah habis tarawih baru tahu besok tu raya. Kan dia orang lagi kesian betul. Dia orang kan sejam awal masuk baik pengumuman tu dia dah tengah tarawih, tak ada dia dengar tu. Iya kan. Itulah tapi untunglah rezeki orang Sabah pahalanya 30 hari dia tarawih. Kita semua 29. Dah lah 29. Lomang tinggal buluh ya, tak sampai bakar. Kan? Macam itulah keadaan kan. Tagak ya batang lomang tu kan. Tapi lomang tak ada dalam tu, buluh ya kan. Jadi tu yang tahun ni tiba-tiba adalah orang bising kan. Kena umum awal, kena beritahu awal, apa hal kau? Terperanjat bulan tu. Langsung tak keluar bulan tu. Kau jangan, sabar-sabar sikit. Bercakap tak pakai akal. Tu sebab kena ada ilmu. Orang tinjau nak. Kita ni pakai kiraan falak. Dalam kira-kira. Kita kira-kira. Tengok anak bulan pun tengok juga. Kemudian baru dia buat keputusan. Ini jadi orang tak cerdik kan. Kena beritahu awal. Raya bila? Kau ingat apa? Kau ingat kita akan buat mesyuarat mufti bila katnya sesuai raya? Tak macam tu dah. Kan? Itu saya kata tadi, keburukan yang paling buruk tadi bodoh tu. Marah betul lah. Kan? Macam orang marah lah. Kau tak ada akal tu kalau marah. Kenapa APC dapat kat dia? Kau marah kenapa? Bukannya senang-senang buat keputusan dan berkhidmat cemerlang tu. Kan? Dia bukan kira dia dah dapat, lepas ni mesti kau. Siapa cakap dia pakai penggiliran? Kalau dah kau torok takkan dapat kau dah macam tu. Kan? Tu lah cerita dia. Tu sebab perlu faham satu perkara. Macam orang nak marah tengok custom tak buat apa, tengok dia duduk kan buat apa pun. Kalau orang tak faham dia cakap macam tu. Kau kena tanya apa tugasnya, dia duduk situ dia buat apa, apa yang dia perhatikan, apa yang dia kena tengok. Macam tu kan. Macam saya nak pergi mana gitu, saya pergi Pangkor. Saya pergi Pangkor kan, nak ni kan pegawai custom tu, habis dia check semua kan. Check sih sikit je ambil gambar yang lama. Semua dia okey, yang ni saya okey tak masalah. Apa boleh dah, tak salah. Ada kan ambil gambar hidup kau kan. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Pendapatan semakin meningkat, ketenteraman jiwa semakin berkurang. Kualiti ilmu semakin tinggi, kualiti emosi semakin berkurangan. Jumlah manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Pengetahuan semakin bagus, kearifan semakin berkurang. Semakin banyak teman-teman di media sosial, tapi teman sejati makin tak ada. Minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Air minuman banyak jenis, extra jos, kopi kai, kopi campur temikai, tembikai campur leci, pantailah kan. Semua tu. Saya tengok ada iklan bazar apa ni, hotel buffet Ramadan tu kan. Kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. 33 jenis air dihidangkan. Kau minum 33 tu,
Kau keluar dari hotel tu, kau lupa nama kau bin siapa tu. Mabuk tu, gila banyak air. Kombung keluar, apa gila banyak air kan. Dia punya tarikan kan, macam tu lah kan? Dan kemudian pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Saya sampai on time. Saya sampai on time. Tapi masuk jumpa pengarah tadi, okey lah, berburak je apa, lepas tu sign pula. Dah sign, ambil gambar pula tu. Dah ambil gambar, aku nak capek cemah ni. Buat gaya sikit, buat gaya pula, ambil gambar. Kan? Aku jangan main, aku bawa semua bahan apa jadi tu. Kan? Macam tu lah. Ilmu semakin tinggi, adab makin tak ada. Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Tu orang mudah. Sekarang ni zaman, pada pandangan saya dalam bab politik, sesiapa pun memerintah tidak semudah dulu. Sesiapa pun yang memerintah tak semudah dulu, sebab semua diviralkan. Dulu orang nak tahu cerita, boleh surat khabar, Robert boleh surat khabar. Apa cerita? Nah kan aku dah cakap, dia kata. Tunggu surat khabar. Sekarang mana ada? Surat khabar pun dah tak relevan dah sekarang ni. Surat khabar pun online sekarang ni. Kan? Iya. Lepas tu orang mudah membuat judgement, membuat penilaian tersendiri. Termasuklah kisah Soul tadi. Kan? Sampai dia bagi tu kan. Tapi bukan aku tahu. Cara kau pandang tu kan. Tapi nak bagi tahu bahawasanya kadang-kadang kita gemar memberi komentar. Contohnya, custom memang macam tu. Kau tak tahu ke orang komen dekat dalam media sosial? Kan? Sedangkan dia tak tahu apa yang kita buat. Dia tak tahu tugas hakiki kita, the do and the don'ts kita. Dia tak tahu manual prosedur kerja kita macam mana. Dia tak tahu SOP kita macam mana dalam melaksanakan tugas. Jadi dia ingat bila kita tak ambil tindakan tu, maka kita tak buat kerja. Sedangkan itu mungkin bukan bidang kuasa kita. Dia kena faham. Mungkin jurisdiction kawasan itu pun bukan kawasan kita. Yang tu dia kena faham. Lepas tu saya bertugas dulu. Bayangkan, saya jadi pengarah undang-undang dan penguasaan. Ada satu kawasan yang diadukan, dia dipisahkan oleh sebatang sungai. Bayangkan, aduan pasal aduan kacau ganggu, bau busuk kandang kambing. Kandang kambing tu dekat seberang sungai. Seberang sungai itu kawasan lain. Yang terbau busuk ni kat kawasan lain. Bayangkanlah. Sekarang nak ambil tindakan kat siapa? Kek hidung ke kau? Sebab kambing tu kawasan lain. Bau tu sampai kat sini. Macam mana tu? Jadi benda tu yang orang kena faham. Kena faham. Tu sebab jangan gemar buat judgement. Kita tak tahu apa yang berlaku dalam rumah tangga artis yang kita sebut-sebutkan tu. Kau lah komen, sudahlah, tak gunanya jantan. Mana kau tahu? Adakah kau hari-hari duduk kat rumah tu? Dalam apa juga keadaan, lelaki tetap akan dipersalahkan. Itu sebab kau tengok pengarah, presiden perkasa, semua lelaki. Sebab mudah nak dipersalahkan. Tuan Misbahuddin gitu kan, Tuan Misbahuddin Parmin, kenapa dia jadi pengarah? Sebab dia mudah dipersalahkan. Sebab apa? Sebab kalau jadi apa-apa, Menteri Besar dia takkan panggil Cik Jaafar kita. Panggil Jaafar, dia timbalan presiden perkasa kan. Tak, dia akan cari juga Tuan Misbahuddin. Datang menghadap saya sekarang. Datang. Siap belum? Ya Datuk Seri. Bincang. Sebab risiko dipersalahkan. Jadi jangan kau komplain kenapa kau duduk belakang. Tanggungjawab yang belakang tu kurang. Kau nampak sofanya beza sikit setting yang dia duduk. Memang sebab tanggungjawab dia besar. Lagi belakang kau duduk, lagi kurang tanggungjawab. Dengan harapan kau balik pun orang tak perasan. Kan? Macam tu kan. Orang ini kan. Tu belum cerita lagi. Hari ni ada seat yang istimewa. Nama dia seat blind spot. Dia balik tiang tu, aku tak nampak kau apa. Kau ingat aku tak tahu kan. Dia pilih situ. Lag. Dia main handphone lah, dia tidur, dia mengumpet lah macam-macam, dia kutuk aku. Kau ingat aku apa? Samsul debat ni dia nampak macam tu, terkebir-kebir dia lalu kan. Telinga aku tajam dengar tahu. Itulah ayat daripada dulu. Tingginya. Salah ke aku tinggi?
Lepas tu dia, weh dalam TV nampak tua kan? Kau hajar betul kan? Aku tak dengar. Ada je. Dah tengok depan baru tahu flawless. Macam tu kan. Yalah. Tuan saya pergi ceramah dekat Sarawak, lepak minum dulu pagi, makan laksa Sarawak dulu. Laksa Sarawak keluar pada kedai tu ada yang free hair tu non muslim, Kristian kan, tegur. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Wah kacau ni, saya kata. Hadi Putra kau main-main tu, nampak? Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi setiap kali masuk toilet tu check juga kan. Tang mana yang sama tu kan, macam tu lah kan. Jadi kan, kedua tutup lampu gelap sikit, mamalah pakai tengkolok. Hadi Putra ke tu? Macam ni boleh lah kan. Agaknya lah kan. Kadang ramai orang tersalah ni, tapi sabar lah kan. Yang paling aku geram tu gambar aku kat umrah tu macam ni. Ya. Dulu aku support ceramah dia ni, tapi semenjak ada kes dengan Ira Kaza, aku boykot ceramah kau. Apa hal aku pula? Ada saya simpan lagi tu. Yang seorang tu pula gambar saya ceramah dekat Balai Bomba, dekat Jalan Hang Tuah KL. Inilah panggil orang jantan. Hari-hari ceramah pasal kahwin, sudahnya dia yang kahwin. Astagfirullahaladzim, apa masalah apa ni? Abang Samsul Kau pun kena. Abang Samsul Kau sudahnya tak tahu nak kahwin dia apa? Dia kata apa? Dah jodoh, dia kata tu. Saya sound tu, kau apa yang kau cakap ni? Kau kenal tak siapa yang kau nak cakap ni? Kau tahu tak itu Samsul apa? Ini Samsul apa? Oh sorry ustaz, salah info. Bukan salah info. Engkau yang tak nak cari maklumat yang sebenar. Itu cerita dia. Even if kalaupun itu benar-benar berlaku, saya selalu sebut, jangan ingat kita faham masalah rumah tangga orang lain. Kawan tu buat saya, dia buat nak bagi statement kan, dia nak bagi statement, kita pula menilai dah langkah jantan tak. Jangan. Mana ada rumah tangga tak ada masalah? Cakap, tanya Tuan Misbah kita, ada tak orang rumah mengajuk kan? Ada. Tak bercakap dah seminggu, masak pi tak bercakap. Oi pening bela weh. Orang perempuan ni memang nature dia di rumah berceramah walaupun tak ada tajuk. So kalau dia cakap banyak tu okey tu. Jadi orang lelaki kena sabar, kena tahan. Ya. Jangan dia diam lagi huru-hara kita. Wah bahal pula ni. Kita tanya, awak okey ke? Okey. Jangan tu sebab saya kata, kan? Biarlah dia banyak mulut cakap, biarlah dia cakap. Tapi satu je, orang perempuan ni dia kalah dengan material. Kau tak payahlah nak cakap kau suci sangat lah, tak payahlah. Balik kan, cuba bawa yang apa dia, kadang-kadang aku balik ceramah, tapi kita bawa something tu dia. Abang sibuk ceramah pun ni abang tak minta lah semua ni. Tu ayat awal. Ya Allah bang, ni mahal ni bang. Abang bukan apa, macam mana pun kena spend masa kan? Abang lepas ni ceramah kat mana pula Wah, tiba-tiba kau jadi supportive tau. Itulah dia orang perempuan. Kalau marah tak cukup tanah, masalah kan? Betul, semua ada masalah keluarga. Mana ada orang tak ada masalah rumah tangga? Semua ada masalah, cuma cara kita mengatasi masalah itu pun nilai kepimpinan juga. Siapa dia? Alhamdulillah Ustaz dah 25 tahun kahwin tak ada masalah. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan tu masalah tu sebab kau tak sedar kau ada masalah sebenarnya. Kan? Ni ya. Orang perempuan masalah dia banyak. Kadang-kadang dari segi contoh suami berkira dengan isteri, banyak saya dapat. Kemudian tu boleh cerita masalah suami lagi teruk. Suami ada masalah tak dilayan seperti suami. Lepas tu bila waktu malam kan, dia kalau dia nak sesuatu tu macam minta sedekah. Kau faham tak? Aku tak nak cakap detail tapi macam tu lah. Macam minta sedekah malam. Kat luar kau main garang lagi.
Saya sebagai penang perkasa, bukan main lagi. Misalnya dengan uniform sampai malam macam tak sedekah awak. Bukan Johor, bukan. Bukan tempat lain. Iya, orang lelaki ni kadang dia tak rasa tu, kadang sampai satu tahap suami tu tak rasa tu hak dia. Adalah dengan ini saya merujuk kepada perkara tersebut di atas, dia buat surat. Saya memohon satu segmen bersamamu malam ini mulai jam 9 atau sebelum jam 12.30 malam. Sila pertimbangkan permohonan saya ini. Kan? Jawapan awal daripada pihak puan sangat membantu. Sekiranya pihak puan tidak mempertimbangkan dan menolak permohonan ini, percayalah akan berlaku huru-hara dan masalah dalam perhubungan kita. Kan? Yang benar suamimu. Kau tahu dia minit apa kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Kau ajar tak kau ajar kau pergi. Jawab lulus. Sebelum minta kau dah bagi. Abang nak keluar minum kawan abang jap. Jangan lama tau. Malam ni. Macam tu. Tanya suami, abang suka apa? Suami pun tanya isteri, ayang suka makan apa? Ayang nak makan apa? Malam ni bang keluar, nak bungkus apa? Cakap. Isteri pun tanya, abang suka yang pakai baju macam mana kat rumah untuk abang? Abang suka sangat kau pakai uniform custom. Pakai. Jangan dia suka. Sebab itu yang mendatangkan perasaan abang. Ini sampai rumah baju binatang, baju kelawar tu. Lepas tu cari habitat. Itu lah kan masalahnya. Tapi Tuan Misbah memang dia orang stres. Cara dia orang gelak menangkut-nangkut dia rasa stres betul kerja. Tak apalah tak apalah. Sabar banyak. Jadi maknanya dalam kita ni nilai-nilai yang kena ada, dalam nilai kepimpinan yang baik yang kita kena ada. Yang pertama, kita kena ada satu sifat kejujuran. Jangan menipu dalam bertugas. Nak pula melibatkan amanah yang nilai-nilai integriti yang tinggi ni, memerlukan kepada kejujuran. Jangan kita tipu claim, tipu mileage, tak usah. Mileage dengan overtime ni bukannya menambah pendapatan. Sepatutnya dia hanya cover sebahagian saja daripada perbelanjaan yang kita dah keluarkan. Kadang-kadang kita pergi khusus 3 hari 2 malam. Sampai kat sana kita nak penginapan yang selesa. Kita keluarkan duit kita untuk ambil lodging, ambil penginapan hotel. Tapi hotel mana ada berdasarkan perkeliling yang ada tu, kelulusan kita ni mungkin RM80, RM70 aja. Sedangkan hotel semua dah 100 lebih, 200 lebih. So tak apalah kita keluar agak belanja 1 lebih sebab kita nak pergi khusus tu selesa dan dekat misalnya. Tetapi klaim kita ni setakat tu je. Itu semua melainkan dengan kelulusan khas daripada ketua jabatan. Kan? Dibawanya dalam minit dan dibersetujui. Itu lain. Jadi makna kata kita kena faham mileage pun kalau ikutkan kita bayar berapa kelayakan kita, berapa ringgit, berapa sen untuk setiap 1 kilometer contohnya. So campur-campur kita dapatlah kata kita dapat 100 lebih, sedangkan kos yang kita keluarkan lebih pada tu. Minyaknya, maintenance keretanya, kan, tolnya kita macam-macam, kan, RFID-nya, kejap angkat, kejap tak angkat. Tak tahu pening berlaku RFID tu, berjemaah beratur dekat situ. Tak tahulah, dengar-dengarnya sistem tu pun akan lupus tahun depan dia akan perkenalkan yang baru. Macam mana orang tak marah? Kan? Semualah tu. Kan? Jadi jujur. Kerjalah dengan jujur. Walaupun kita tahu satu perkara untuk makluman semua, bila bekerja dekat Jabatan Kastam Diraja Malaysia ni, satu perkara yang kita kena tahu, satu perkara walaupun pahit untuk ditelan, saya kena sebut. Percaya cakap saya, you all kerja kat sini, you all kerja kat sini. Sebab yang belakang ni pun dengar beria-ria kan. You all takkan kaya. Takkan kaya. Kalau kau cakap kau nak tipu 2-3 barang yang nak selepaskan 2-3 barang masuk, lepas tu dapat upah komisen sikit, takkan kaya. Takkan kaya dengan itu. Pak, ada buat muka. Tahu dah, tak payah sebut, tahu. Tak, bukan maksud saya kita jadi miskin. Tak, dengan kerja kita ni kalau nak kaya bukan ni tempat ni. Keluar berniaga, buat bisnes, mungkin macam tu lah. Itu pun belum tentu kaya.
Tapi maksud saya takkan kaya ni sebab kaya tu sendiri subjektif. Kaya itu sendiri subjektif. Dia jawatan dia pengarah, tentu kaya. Orang cakap kan, tu presiden perkasa tu. Contohlah kan. Kau menilai orang tu tak ada. Takkan. Tak, di situ sebab kita kena faham. Kerja jadi penyawat awam ni bukan untuk kaya. Bukan untuk kaya. Tapi untuk servis. Kan? Dan kita kena sabar, kena jujur. Walaupun kita tahu yang diumumkan ketika di parlimen, bagi menghargai jasa penyawat awam, diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Dan ahli parlimen yang tak apa-apa sedar diri tu, dia tepuk kononnya happy sangat. 700. Cuba kalau allowance korang jadi wakil rakyat, kita bagi 700. Siapa perasaan kau? Saya boleh cakap sebab saya bukan penyawat awam, saya boleh cakap. Tapi saya pernah jadi penyawat awam. Kali terakhir penyawat awam mendapat setengah bulan gaji zaman Pak Lah. Saya nak ingatkan balik fakta tu. Dalam pada kerajaan pusat tak boleh nak bagi bonus yang lebih kepada penyawat awam. Setiap kerajaan negeri boleh bagi 1,500, 2,000, 3 bulan gaji pun ada. Patut mengharap kita kena bagi servis pada masyarakat yang terbaik, servis 5 bintang. Itu sebab saya mohon supaya kadar bonus ni dipertimbangkan dan diperhalusi semula sesuai dengan kedudukan kos sara hidup semasa masyarakat. Tak, aku kan menteri, jangan tepuk, jangan. Tapi nak beritahu, bila ada umum RM700, ada 3 kategori penyawat awam yang akan respon. Kategori pertama, baik tak yah, yang seorang tu cakap. Kategori kedua, bolehlah, pada dulu 500, sekarang 700, naik 200, bolehlah, dia kata. Kategori ketiga, dia berlari pergi ke mesin ATM tu, dia cocok, tak ada pun, belum lagi baru umum. Sebab pandai orang yang ketiga tu, besar sangat 700 tu. Sebab apa? Dia merasa cukup. Dia dah janji dengan anak dia nak tukar kasut sekolah anak dia. Dah janji nak bawa anak isteri dia makan kat kedai makan yang biasa dia makan kat kedai tom yum. Tu sebab pada saya tadi, takkan kaya tu maksud saya adalah kita bekerja dengan baik dan ubah cara penilaian kita terhadap kerja kita. Kalau orang nak mengintai peluang, memang ada peluang. Nak buat benda-benda tak baik, banyak. Penyawat awam ni nak pula badan uniform, orang takut dengan kita. Ada macam-macam cara. Saya tak perlu ajarlah. Macam-macam cara nak cari duit tepi. Kan? Under table. Berunding, minum kat luar. Jumpa dengan pembekal-pembekal. Lepak kat luar, kedai makan. Dia settlekan bil elektrik kita. Dia settlekan kos repair kereta kita kat bengkel kita. Sekali kita terima duit daripada orang ni, percaya seumur hidup takkan tenang bekerja. Percaya cakap saya. Nah, jangan buat. Kalau dah terlajak buat, cukup. Berhenti. Sudah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jinjing. Biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Faham? Makna kalau mati kena baham harimau, case steady lah. Dia mati macam mana? Kena baham harimau. Ya, besar ke harimau tu? Besar jugalah. Dahsyat dia. Makna mati tu bernilai lah. Kena gigit anjing melupu-melupu langsung mati apa benda. Kadang-kadang yang paling heran tu, pada satu hari di Jabatan Kastam di Raja New Zealand, bukan Malaysia, ada satu pembekal berbangsa Cina masuk ke pejabat, nak hantar apalah, ada benda-benda proposal ke apa benda nak hantar. Kebetulan tengah musim Raya Cina. Penyawat awam tu boleh cakap, tak ada limau ke tahun ni. Apa masalah gitu? Sedangkan melamak tepi jalan tu RM5, RM6 aja boleh beli satu kotak besar tu. Kenapa kita nak runtuh, nak rendahkan nilai kita seburuk itu? Itu saya kata tadi. Jaga maruah kita, integriti kita. Jujur. Kedua, amanah kena ada. Jadi pemimpin kena amanah. Kan? Kena amanah. Kan? Kadang-kadang benda-benda kecil pun tak ada amanah. Bawa anak datang pejabat, jangan kacau mama. Mama saja, nyampah aku. Kampung mana benar? Mama. Duduk mana? Sedenak mana? Duduk mana lagi? Kan? Sing parenggam kan?
Mama. Panggil mama. Nenek kat dapur. Dan seorang tu mami. Alah, tak kisahlah, sekatilah. Betul tak? Ni jangan kacau tau. Mama nak buat kerja, nak ambil kertas orang selai. Kertas tu pejabat punya. Ambil pen seorang sebatang. Kalau benda kecil macam tu tak boleh jaga amanah, belum lagi benda-benda besar. Belum lagi nak menjaga perairan dan persempadanan negara. Nama perkasa ni, Persatuan Kebajikan. Itulah. Nah, iyalah maksudnya kan. Jagalah. Kan? Benda tu pun guna mesin photostat pejabat untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk kampung kau. Macam mana? Tak boleh lah macam tu. Sedangkan photostat tu, kita gunakan mesin photostat pejabat, mesti adalah photostat IC anak, malah nak pergi kedai buat kat pejabat. Tak amanah dah tu. Walaupun 0.05% karbon kita pakai, itu bukan hak kita. Dekat luar tak boleh bayar ke 2 sen, 3 sen. Itu sebab kita kena faham benda tu. Banyaklah. Kan? Kenapa menung? Aku pernah buat benda tu. Kan? Dah sebab janganlah, cukup dah, tak ada. Amanah. Sudah apa? Jaga ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebagai pemimpin ni, nilai kepimpinan kena baik dengan semua. Nilai kepimpinan yang paling buruk sekali adalah sibuk jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Biar dia tak dapat, biar aku tak dapat dengan dia sekali tak dapat, puas hati weh. Apa yang Tuan Misbahuddin sayang sangat kat dia tu weh. Contoh, kadang-kadang bukan pasal naik pangkat dia tuan, pasal pergi kursus pun marah. Kalau kursus pergi Singapura, kursus pergi Genting, pergi Cameron, hantar dia. Kalau kursus pergi Kulai, hantar aku. Kursus pun jadi hal. Eloklah kursus tak jauh, kau sempat balik rumah. Kan? Macam saya ni, mendambakan, ya Allah, saya harap sangat. Semalam saya tanya PA saya, macam mana program kat custom tu jadi tak jadi? Saya harap sangat tak jadi. Alhamdulillah, tolonglah batal program ni. Tak apalah Ustaz, masuk kau punya ayat kau kan. Aku pun tak tahu bayar berapa ni. Tak bayar tak tidak dah tahu. Tak, aku dah risau tadi ucapan tadi Polis Bekasa pun cakap kita melakukan segala banyak aktiviti kebajikan. Aku rasa ni jangan-jangan ceramah ni pun kebajikan dah ni kata. Contoh, tapi saya okey je tuan, saya tak ada hal. Macam mana pun lah, saya macam tu lah saya ceramah. Saya sebab okey je. Saya ceramah kuliah subuh tu, ada ibarat RM70, okey, datang, nanti tiap minggu datang. Okey je. Kan? Pergi dekat lah. Saya okey tuan, saya ada orang cakap Samsul Rebat ni kalau tak ada RM5,000 dia tak datang. Janganlah buat fitnah macam tu. Saya okey je. Orang bagi RM10,000 pun saya ambil. Saya tak tolak. Kalau dia kata sampai bayar RM50, saya akan terima. Tapi itulah sekali tak datang dah lepas ni. Jauh weh. Tak adalah. Sebab saya diajar oleh guru saya. Ilmu ni Allah Ta'ala pinjam kat kita suruh share. Bukan suruh kau berniaga. Adakah bayaran tu menggambarkan ilmu saya tinggi ke tak? Tak ada. Itu menggambarkan apa yang dia dah luluskan nak bagi saya. Alhamdulillah, makasihlah banyak. Kalau tak ada pun Alhamdulillah. Okey je. Tu cerita tadi. Jangan jatuh menjatuhkan. Ukhuwah jaga. Kita jangan buang perangai-perangai yang tak elok dalam hati kita. Buang tamak yang pertama. Buang tamak. Jangan tamak kongsi tak apa. Faham puan-puan? Jangan tamak kongsi tak apa. Apa tak nak? Jangan tamak. Faham tak? Tak, dia beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham tak? Faham, setuju tak? Okey, kan senang. Maksud kongsi tu bukannya kongsi apa? Kongsi knowledge, kongsi kalau ada harta lebih, kongsi sedekah, bantu membantu satu dengan yang lain. Itu maksud kongsi. Kita tengok parking kan, parking tu kita ada.
Parking tak cukup. Kita nampak seorang ni, masalah dia tu dah lah pregnant. Kita pun bagi dah, parking. Bagi dia parking. Itu maksud dia. Faham? Jangan negatif. Walaupun datangnya daripada mulut seorang bernama Samsul, kau tolong positif sikit. Yang kedua, jangan sombong. Tak ke mana pun. Saya tadi terkejut saya. Punya humble-nya pengarah kita ni. Sambut saya, Allahu Akbar. Dia biasa pengarah-pengarah, biasa tunggu dalam bilik je. Dia jemput saya. Buka kasut dah tu. Macam datang rumah betul. Hui, lawak. Tak, itu saya kata. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih manganyang tidak, tegah dek budi dengan bahasa. Dia pangkat lagi tinggi, tapi dia sambut saya datang. Mbak, duduk lama tadi. Kan? Tu sebab lain kali ajak jangan bulan puasa. Boleh aku minum. Kan? Iya, tapi betul budi bahasa. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Itu dia. Berbudi bahasa. Apa tanda-tanda orang yang baik? Ada 4 tanda orang-orang baik. Pertama, datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok, siapa orang? Datangnya disambut, siapa? Baliknya diiring pula sampai ke kereta dia. Bila tak ada dia tanya-tanya, dia sampai mana dah? Dia sampai mana? Bila ada dia sebut-sebut namanya, beliau dilahirkan. Kau lain kali tarik lahir aku, jangan kau sebut. Sensitif. Sajalah tu 1977. Kenapa? Perlu ke? Kadang jangan percaya sangat dengan internet tu. Ya. Tak adalah. Saya tak cakap saya, maksudnya macam contoh kalau kita buat keramaian, kita buat jamuan kat rumah kita kan, tuan-tuan Misbah sendiri pun bila buat jamuan ke kat rumah, bukan semua orang tuan Misbah akan berlari sambut tetamu tu masuk dalam, melainkan dia betul-betul baik dengan dia. Lepas tu hantar sampai kereta, tak apalah, aku tak payahlah. Apalah, nanti sampai call tau. Makna baik betul kita dengan dia. Nama, bila dia ada nama dia sebut-sebut, ni nak beritahu semua, ni kawan saya daripada kecil ni. Ni lah. Sama susah payah senang semua sama dengan dia ni lah. Sebab dia baik dengan kita. Jadilah orang yang baik. Jangan minta jadi kaya, minta jadi orang baik. Bila orang baik, orang nak doakan kita. Baik, orang nak tolong kita. Kadang-kadang kita yang segan nak minta tolong, dia sendiri datang tolong kita. Kita pun tak, lah kenapa susah ni, mana kau tahu kau ni aku marah dengan kau, ada masalah, kenapa kau tak cakap dengan aku? Cakaplah. Itu kawan, itu teman sejati yang dah tak ada saya kata hari ni. Hari ni yang ramai kawan dia jatuh, dia rasa seronok, happy, puas hati aku, dia kata. Ada orang macam tu. Jangan sombong. Hebat mana pun kita, hui, dalam pejabat dia nombor 1 tu, kau main-main. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid, kenapa tu? Pencen. Dia cakap apa? Sampai masa kita akan pencen. Samsul Debat pun dah ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Siap ada nama isteri tu kat pesara tu, nama isteri. Si baik tak salah. Mampus aku kalau salah. Salah heja ke apa ke. Memang ya. Sampai mana? Kita nak sombong sampai mana? Tu saya kata, sombong tu sampai mana? Penyanyi tu dia kata suara dia paling sedap. Penyanyi top nombor 1 Malaysia contohnya. Sampai mana? Tak sampai masalahnya. Yang masuk ke Gavaganza tu bekas penyanyi hebat-hebat dulu pun minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Dulu dia punya note, dia punya tarik sampai ke langit. Hari ni dia dah tak boleh dah tarik macam tu. Kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Betul. Dia dah tengah tak jaga suara. Bukan semua orang lah boleh nyanyi balik. Tu sebab siapa? Penyanyi Datuk Nora kan. Datuk Nora dia cakap dengan saya, sebenarnya Ustaz, bila kita dah meningkat usia, kita kena ubah sikit notes kita tu disesuaikan dengan kekuatan suara kita. Oh, patutlah dia nyanyi elok je. Sebab dia dah tukar ada arrangement dia semua. Tu dia. Nak sombong apa? Jawatan. Memang masa pencen. Bukan selama-lamanya. Penggal pun tahu 2022 sampai 2024. So, mungkin bertukar, mungkin kekal. Kalau orang suka dengan kita, mungkin dia lantik lagi. Kadang lantik lagi dia yang tak nak. Dia nak fokus pada benda lain. So, sementara.
Suami pun tak kekal. Kalau tak bercerai hidup, bercerai mati. Hari ni nampak sihat semua, balik sampai rumah besok dah tak bangun, meninggal seorang. Aku dah cakap jangan duduk belakang tiang tu. Contoh, saya tak cakap lah, jangan beralih sebab duduk lah, ni contoh je. Aku dah cakap patutlah semalam arwah ni dia tak gelak sangat masa camah tu, pun nak mati punya dah. Orang kita ni dia gemar buat teori tu kan, contoh macam-macam lah korang ni kan. Tapi tak, maksudnya kita ni tak ada benda yang kita nak sombongkan. Cantik berapa lama cantik, handsome berapa lama handsome, itu pun subjektif. Duduk dekat terminal bas tu, tengok yang pasangan yang berjalan-jalan, duduk kat pasaraya tu, tengok perhati yang couple-couple tu berjalan, tengok, ya Allah laki dia handsome weh, tu betul ke bini dia ke mak dia tu? Wih, bini dia lawa weh, suami dia muka merayau dah lah, ilah merayau kata. Tapi pada orang tu cantik sangat lah, pada orang tu handsome sangat lah. Biarlah isteri kita tidak secantik Niloufar Fazura Maya Karim, janganlah suami tidak sentaman Fatah Amin Heron Aziz dan sebagainya. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Niloufar tu tutup lampu menyala muka dia? Tak ada. Kau tanyalah Piuris tu, sama yang golap gabur-gabur terasa sudah macam tu je. Ya, tanya orang Felda tu, orang Felda dulu pukul 8 ni dah golap dulu. Tu yang anak ramai. Orang Felda tu anak 7, 8, 10, 12. Iya. Sebab dulu karen tak ada. Tapi yang anak ramai ni apa? Rezeki. Ada orang tu usaha macam-macam. Pergi jumpa dukun tiang, topuk belakang pokok kelapa. Kan? Dipolok pokok tu sampai pagi sampai tengah hari, macam-macam lah cara berbaik-baik tu. Sampai miang-miang badan kawan tu. Kan, macam-macam ikhtiar buat sebab nak mengandung ni hal lah. Tapi rezeki. Ada orang tu rezeki dia kahwin, ada orang rezeki dia lambat kahwin. Dia macam jambatan kahwin ni. Ada orang jambatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang tu jambatan dia panjang, lambat, tapi sampai menyeberang, rupanya nak bagi jodoh yang baik. Ada orang tu jambatan dia dah lah pendek, banyak kali pula tu. Ya, ada orang tu rezeki dia beranak je. Assalamualaikum, salam, beranak. Asal bagi salam, menyahut, beranak lah. Macam tu lah. Rezeki. Tu sebab saya kata tadi, jangan kita sombong. Yang ketiga, jangan tamak. Jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Jangan dengki bila kawan-kawan kita. Sebab saya kata ukhuwah tadi nak jaga. Kawan kita naik pangkat, alhamdulillah. Kawan tu dapat jadi presiden perkasa, support. Kan? Oh, dengannya dia dapat jadi ni. Ya ke? Alhamdulillah. Macam tu. Ini kau tak puas hati ke dia? Dengan dia naik pangkat, tak apa dia jilat the bos tu. Dengan dia beli kereta baru, tak pandai dicuri duit tu. Dengannya dia dapat peksa semua. Macam mana ada seorang pandai? Apa masalah kau? Dia dengarnya anak dia dapat semua. Alhamdulillah, ada juga anak staff kita ni yang pandai. Alhamdulillah. Macam tu. Sebab tu apa? Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Besok kalau kerja kita tumpangkan dia. Tanya si minyak buat lah tidur. Settle. Dengar-dengar dia naik pangkat. Dia ke? Oh, papa sedang nak minta tolongan dia. Tak sabar minta tolongan dia. Dia salah satu tanda dengki dah ada dalam hati. Bila sahabat saudara kita mendapat satu kelebihan, kita tak rasa apa-apa, tu makna dengki dah ada. Tak rasa apa-apa. Dengar-dengar Tuan Misbah kita dapat pergi haji tahun ni. Ya ke? Oh, alhamdulillah. Tapi yang seorang tu? Ya ke? Yalah, bukan seorang, ramai lagi dapat pergi haji. Dia tak rasa apa, tu makna dengki dah ada. Cuba settle. Tuan Haji, Tuan Misbah, cuma tahniah tau dapat pergi, nanti doakan saya tau, doakan saya dapat pergi juga. Kau dah daftar ke belum? Belum. Siapa yang baru daftar hari ni nak pergi haji, insyaAllah kalau tak ada apa-apa haram lintang, kalau ikut jadual boleh pergi pada tahun 2137. 3 kali mampu hidup tak boleh pergi. Mampu hidup boleh balik mati balik. Parah hari. Tapi itu perancangan manusia dalam sistem saja. Kita boleh buat rayuan. Itu je. Jangan dengki-dengki dengan orang.
Ya, jaga hubungan. Seterusnya, percaya pada hikmah. Aku ni kerja teruk, aku ni kerja teruk, tak dapat apa. Hati-hati dengan ayat tu. Aku kerja teruk, tapi aku ni tak dapat apa. Seolah-olah kita menafikan rezeki yang Allah bagi kat kita. 7 perkara yang kita nak. 7 perkara yang kita nak, Allah dah bagi 5, kita bising 2 yang kita tak dapat. Cuba cek balik. Ada orang rezeki nak kahwin, kebanyakan kita dah kahwin. Ada orang rezeki nak anak, kebanyakan kita dah ada anak. Ada orang nak kerja, nak satu kerjaya, alhamdulillah ada kerjaya. Tak kisahlah range gaji beza-beza, ikut seniority lah, itu ikut kekananan, tak kira lah. Tapi masing-masing dah ada. Duduk dalam dewan ni bermakna kita ada kerjaya. Orang kat luar tu bawa file folder ni ke sana kemari macam ni, sini ke sana kemari, sebab nak cari kerja, tak tahu nak kerja apa. Tu saya kata tadi. Tapi ya, katalah kita nak apa yang kita nak dalam hidup ni. Contoh, bagilah senarai, saya bagi 5 perkara. Contoh 5 perkara kan, yang kita nak, yang kita rasa macam kita tak ada rezeki lah. Okay, katalah, sebut apa 5, sebut je apa benda yang kita nak. Aku takut golak, bos aku tanya semua, dah tiba-tiba tak boleh bercakap pula. Apa yang kita nak, sebut je apa. Rumah besar, okey, satu lagi. Kaya, okey, lagi. Tak, benda apa yang kita nak lagi dalam hidup kita ni. Oh, nak sihat lagi. Ada saya tadi mewah lagi. Satu lagi apa? Melancong. 5 perkara ni, kalau saya tak masuk dalam senarai, ada satu senarai saya akan ambil, tapi tak masuk dalam senarai 5 ni, Allah ambil nyawa mak kita. Tak ada nilai kat 5 ni. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, macam mana hidup rasa? Siapa kat sini yang mak dia dah tak ada? Dia boleh hurai macam mana rasa mak dah tak ada, walaupun kau ada segala-galanya. Dia dah mula slow dengan hidup dia. Ya, okey. Raya pun terbayang, teringat arwah ni. Dulu walaupun arwah tu ada, walaupun dia dah tak sihat, walaupun dia duduk je, walaupun dia dah tak apa ingat lagi, dia ada tu berbeza dengan bila dia dah tak ada. Dia kata tadi, itu sebab belajar bersyukur. Kita gemar cakap, aku ni kerja macam mana pun memang tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Jangan cakap tak ada apa-apa. Allah bagi murah rezeki, Allah bagi anak, Allah bagi keluarga bahagia, Allah bagi kita dapat kawan-kawan yang baik. Macam-macam yang Allah bagi. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Wih, kau nampak tak orang tu naik pangkat? Wih, macam mana kau tak naik tu semua kan memang wakil syaitan rajim tu. Dia nak menghasut, nak laga-lagakan kita. Maka ayat kita apa? Baguslah dia dapat, itu rezeki dia. Lagi satu, dapat naik pangkat ni, dia datang dengan tanggungjawab tau. Aku mungkin Allah tak bagi aku ni sebab aku belum bersedia kot nak pikul tanggungjawab tu. Itu sebenarnya. Berapa ramai orang yang dapat naik pangkat, lepas tu bising, aduh banyak kerja pula sekarang ni. Aduh. Orang Malaysia ni kalau boleh pangkat nak tinggi, tapi tak payah kerja. Kalau boleh macam tu lah. Mana dapat yang macam tu? Samsul buat bersara dulu daripada penyawa awam. Satu-satunya keseronokan yang aku ada, satu-satunya yang paling terasa sama ini, tak payah pancat tu je. Kau tidak macam orang gila mengajar pancat. Lambat dah ya Allah. Kan orang perempuan dia sangat, dia lagi vokal dalam kereta tu, bodoh traffic light ni. Traffic light pun bodoh. Semua bodoh dah semua. Bangang orang ni. Tin. Kereta tu memang berhenti situ. Kau pergilah cari jalan lain. Contohlah. Belajar bersyukur. Hidup kita dalam dunia ni ada 5 perkara, selamatlah dunia akhirat. Sabar, syukur, tawakal, redha, ikhlas. Selamat. Betul tak? Kita tu aku tak dapat. Ada rezeki lain. Tuhan tak bagi kita naik pangkat. Tuhan tak bagi kita APC. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Jangan cakap benda tu tak penting tau. Tanyalah orang lelaki yang kuih ke dongking, bini apa bono pun tak reti masak. Nama je Johor, asam pedas pun tak reti. Ada. Ini bini ni pandai masak, nikmat. Lempar jadi. Lempar sayur jadi daging. Gila betul, macam mana dia buat. Kira dia masak apa tu sedap lah. Iya.
Salamak cili api jadi, asam podeh jadi, tahu tak lah talu asin tu jadi betul. Mengeletek-ngeletek nyawa dek sadap aja lah. Iya. Ini balik hidung tersepit. Oh, ini makan luar no. Pijak kan kau tahu dah makan luar. Yang lelaki ni dah penat dah kerja. Kita ni balik kita nak rehat kan. Orang perempuan kena faham tau. Tengok mood suami kau balik. Kalau suami kau tak sebut, jangan kau push dia. Tengok suami balik kan. Siap. Jom kita makan kat luar. Ya ke bang? Dah, macam tu je. Ini kau lah tanya. Hari makan luar. Lepas tu bergaduh dalam kereta. Nak makan kat mana? Bergaduh. Nak makan kat mana? Ikut awak lah. Saya bawa je ni. Cakap nak kat mana? Dah marah lelaki tu. Ikut awak lah. Bergaduh. Dia cakap lah. Ya Allah, susah betul ke nak cerita? Tak payah makan kat luar. Dah bergaduh lah dah. Suami pun bawa, berhentilah kat kedai tom yum tu. Tanya anak, kau nak apa saya ulat nak? Kau nak apa saya Pattaya? Kau nak apa? Nak nasi putih dengan paprik. Okey kau? Ni. Tanya mak dia, nak apa? Apa-apa je lah. Bukan awak kena makan kat luar tadi. Hei. Tak apalah, minum air je lah. Tak ke rosak mood satu family? Lepas tu dia kata apa tau? Syek-syek tom yum. Syek-syek, tadi kau kata ikut aku. Apa masalah kau ni orang perempuan? Cuba tetapkan minda kau nak makan kat mana. Orang lelaki ni dah willing nak bawa tu okey dah tu. Kita orang lelaki ni itulah dia. Lelaki takkan mampu berkorban. Kita tak layak berkorban. Yang hanya boleh berkorban orang perempuan saja. Itulah dunia ni katakan adil sangat. Macam-macam dah saya berkorban. Saya buat untuk abang ini, saya buat abang itu. Saya korbankan segala-galanya untuk abang, dia kata. Suami pun balas. Habis abang ni tak berkorban ke? Abang kerja pagi sampai malam, tengah malam tak balik. Abang pergi operasi. Abang pun cari rezeki untuk keluarga kita. Itu bukan pengorbanan, itu tanggungjawab. Kau tengok ayat dia, nampak? Tak apalah lelaki. Kalau tanggungjawab itu tidak cukup, tak apalah. Mungkin masih ada yang sudi untuk menghargai tanggungjawab yang kita berikan. Wah, macam tu. Sebab orang perempuan jangan buat keputusan sendiri. Jaga hati suami kita. Ini anak baru dapat 3 orang. Tutup kilang. Tutup kilang. Kau nak tutup kilang, bincang dengan pengurus. Pengurus kalau dia jumpa tapak baru, kau jangan main-main. Cawangan baru dibuka, kau main-main. Kau tahu. Aku bukan mengasut tau. Jaga suami lelok. Suami balik pun kau tanya, berbalik apa benda ni? Kalau pukul 5 dia balik sampai rumah 5:30, memang baru balik, kau tanya lagi kenapa? Berbalik bang, tak baru nak pergi buta. Kan nak dapat? Kan nak dapat? Abang nak minum apa? Mama komen lah kacau tikus sampai dekat dapur tu bawa keluar. Dah 20 tahun kau kahwin dengan dia. Kan? Iya. Macam Tuan Misbah, air favourite air apa? Teh tarik. Teh tarik. Dah tahu dah, bang. Teh tarik. Ngam-ngam. Tarik buih dia sikit je. Hoi, setiap abang ni pandai. Terima kasih tau. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, dia kalau dia bancuh hotel tu, masalahnya dia ada hasrat iringan. Dia bukan kosong tau, tiba-tiba bancuh air ni. Bang, kebetulan bang raya tinggal 2 minggu lagi kan. Itulah. Entahlah bang, baju raya nak pun tak beli lagi. Tak, saya beritahu aja. Kau jangan. Dia punya beritahu tu kepala kau dah merayau dah ni. Iya.
Orang perempuan macam tu. Tu sebab balik, kita balik, kalau suami balik, KPI dia tangan depa tau. Abang, peluk tau, peluk. Mana dapat je lah, mana dapat je peluk. Sop je tu kan. Iyalah, tak apa, dah tu je dapatnya, okey lah. Maknanya dia bahagia. Zop, oh, mantap macam tu. Iyalah, kau jangan sibuk nak kurus badan lah. Peluk tak sedap. Dia rasa macam peluk diri sendiri je. Iya. Abang, iya. Tengok abang pun tahu. Mana dia terus bagi perasaan. Tengok abang pun tahu. Mesti memang lapar kan? Dan suami pun malas. Tadi memang lapar. Tapi bila tengok muka isteri abang, langsung hilang lapar. Abang, macam tak tahu saya tak masak ni. Kau tak masak? Macam itulah. Contohlah. Percaya pada hikmah. Seterusnya apa? Kebertanggungjawab. Tanggungjawab. Sebagai pemimpin kena tanggungjawab. Jangan, kenapa tak siap ni? Minta maaf, Tuan Misbah, ini kerja dia. Saya tak tahu apa-apa. Ini dia sebenarnya. Kamu ni tak. Saya pun tak tahu apa-apa ni. Dia yang letak fakta meja saya. Saya tak tahu. Semua salah orang, salah tu, salah ni. Belajarlah menjadi bertanggungjawab. Macam cerita bangau kan. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput banyak sangat. Kenapa rumput banyak? Kebau lembu tak makan. Kenapa kebau lembu tu tak makan? Sakit perut. Kenapa perut sakit? Kena nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kapi basah. Kenapa kapi basah? Hujan turun. Kenapa hujan turun? Tak panggil. Kenapa kata panggil? Makan. Nampak? Jadi menyalahkan. Jadi Tuan Misbah kena bangga tau. Sebab staf custom hafal lagi lagu tu. Aku saja try tadi beria dia. Lepasnya apa? Beria dia. Hujan turun. Kata. Tapi dalam banyak-banyak binatang tu ada satu binatang yang paling bertanggungjawab, nama dia ular. Waktu ditanya pada ular, kenapa kau nak makan katak? Ular menjawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali dia jawab, memang makanan aku. Dan audio hujung tu dah dipadamkan oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Bila tanggungjawab, tak tanya dah, ni kenapa kamu tak siapkan ni? Oh, minta maaf tuan, ni memang salah saya, Tuan Misbah, memang salah saya. Saya sendiri tak perasan ni. Okey, Tuan Misbah suruh, sekarang nak saya buat apa? Kan senang. Tu yang anak kita buat perangai tu sampai kat sekolah. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya, cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Ni kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, tak settle masalah tu. Okey, tanggungjawab. Kemudian respon yang positif. Apa juga perkara-perkara sebagai pemimpin. Okey, mulai hari ni semua kita naklah buat begini-begini. Okey? Positif, buatlah. Sebab orang dah bincang sebelum nak buat keputusan tu. Sebelum tuan pengarah kita nak sign satu-satu sekela ni, sebelum tu dia dah bincang dalam mesyuarat. Ada sebab buat tu. Oh, okeylah. Mulai berapa bulan tak boleh. Okey, kita buatlah. Ini kat belakang tak puas hati, boleh marah notis. Tak apa-apa, ni benda menyusahkan orang ni. Tak boleh fikir kita. Alah, kecoh lah. Tu belum cerita lagi ada staf perempuan yang seorang tu. Kau orang yang muda-muda ni buat dah, akak dah nak pencen. Seorang tu pula kan. Lah kita baca dekat sekela tu ada kepada yang anak bersara sila abaikan notis ni, tak ada pula. Untuk semua. Ya, dan sebagai pemimpin kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Seterusnya apply, dengar benda-benda baik ni, jangan dengar aja, kena apply dalam kehidupan kita. Mantapkan pengetahuan kita. Kita kena belajar. Kalau tak belajar jadi apa? Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di dahan mati. Kan? Sudah adat orang tak berilmu ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat jambatan kena lanyak ya. Tu sebab kita kena belajar, mantapkan pengetahuan kita. Ya? Ingat tu. Seterusnya apa? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja kita. Sebagai pemimpin yang baik, dia dapat bezakan. Pemimpin yang baik, dia berlaku kematian kat rumah dia masih lagi boleh bekerja dengan baik. Sebab dia cuba nak settlekan. Dan bila dah settle kerja, dia pergi juga settlekan urusan kematian kat rumah ni. Tetap bekerja macam biasa esok tu dengan semangat dia. Yang pergi tetap pergi. Tapi kita yang bekerja ni, kita tahu kesusahan yang bakal ditinggalkan bila kita tak bekerja. Macam tu. Iltizam, buat yang terbaik.
organize, susun atur strategi untuk berjaya. Itu sebab kita semua ada, kita punya modus operandi kita, macam mana nak buat satu operasi tu, untuk make sure kita boleh dapat apa dasar-dasar kita nak capai, bagaimana penghasilan yang kita nak capai daripada operasi-operasi yang kita buat, nak meningkatkan hasil kepada kerajaan, kepada negara, dan nak mengawal ni supaya penyeludupan dan masalah-masalah yang berbangkit tentang isu custom dan cukai ni akan dapat diselesaikan dengan baik, dan seterusnya. Bermula dengan niat. Perbetulkan niat. Niat bukan nak jadi kaya. Jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah nak jadi bahagia, kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Dan akhirnya kita duduk dekat sini, kita bukan nak kejar kaya. Sebab apa? Nabi pernah sebut, anak-anak Adam bagi 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itu pertama. Yang kedua, Nabi juga sebut, cari rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Yang ketiga, Nabi juga sebut, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Pasangan suami isteri yang jadi tak bahagia ni sebab apa? Sibuk fikir apa yang dia tak terima. Beri, beri dan beri. InsyaAllah itu yang membahagiakan. Bagi dekat mak kita. Dengan tak mak kita pun dah tak daya, dah tak nak, dah apa, tapi kita bagi dia, kita boleh nampak betapa memberi itulah yang akan melapangkan hati kita, membahagiakan hati kita. Faham? Itu dia. Jadi akhirnya kita, kalau tengok dalam satu juga Nabi sebut, sesungguhnya orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Rupanya boleh nak jadi kaya dengan cara rasa cukup, yakni syukur. Dan akhirnya bukan kita kejar naik pangkat. Kalau dapat naik pangkat, alhamdulillah. Tapi yang kita kejar keberkatan rezeki. Tanda-tanda keberkatan rezeki, pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Mana ada duit lebih, share, sedekah dengan orang. Ada sendiri, cukup, memadai. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Suami balik dengan bergembira. Yang abang balik ni, yang abang masaklah. Yang tahu kan, kalau abang tak nampak muka isteri abang sehari, hidup abang jadi apa? Abang, tolonglah melu untuk Firdaus 2. Ya, ataupun suami balik, ya, tolong bancukan air, jom kita minum sama. Abang bawa kuih ni, lambang kasih sayang kita. Hah? Kuih lambang kasih sayang ada ke? Kuih apa abang bawa ni? Kuih kapel. Kuih kapel? Mana ada kuih kapel? Cuba tengok. Kuih cakui. Kan kapel kuih tu. Ataupun suami balik, yang nak ambil ni spa ni, apa ni, voucher spa muslimah, pergi. Abang bila ni? Hari Sabtu ni pergi. Habis anak kita, anak-anak abang jaga. Abang, susah-susahkan abang je. Pergi sana pedicure, manicure, cuci rambut, massage. Abang ni susah ke? Tak susah mana pun, abang booking je, kau bayarlah sendiri. Oh, hajar berjantan. Tak adalah abang dah bayar dah, Happy tak? Happy. Ataupun suami nampak kita tengah basuh pinggan ni, yang dah pergi masuk dalam, biar abang sambung, tak apa. Abang dah pergi siap. Suami ni masuk ni dengan tahap, dengan papan bahu ni ada lagi dengan logo ni, logo Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Masuk. Happy tak rasa? Happy kan? Iya. Apa lagi? Yang ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang masing-masing, itu pun tanda keberkatan rezeki. Tengok anak konvo menangis, bang, anak kita dah konvo dah, bang. Suami kata, kau bawa bertendang ni, konvo tadika ni, kau sabar sikit. Konvo tadika ada jam tu je mengarung, belum tadika kau buka konvo kolej gitu. Happy tak? Happy. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kelima, mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak ngaji, mudah nak puasa, mudah nak buat benda baik. Itu pun tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu pun tanda keberkatan rezeki. Ada je orang datang rumah. Itu tak termasuk tau yang tin Shopee. Itu tak kira. Tu kau yang order, faham? Bang, berkat bang mah kita. Tak. Tu tak masuk, Dia masuk dalam kau jamu, dia makan itu. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhirnya itulah antaranya yang boleh saya share untuk berjaya. Ingat, kita ni satu organisasi. Kenapa Jabatan Kastam Diraja boleh mencapai ke tahap ini? Boleh capai tahap yang ada sekarang ni? Kenapa? Sebab kebersamaan, sebab kerjasama, kesatuan fikiran, wahdatul fikr, kan? Itu yang penting.
Kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Itulah ayat kita boleh buat sambil pegang tangan suami kita. Abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak berjalan jauh, kita jalan sesama. Jauh yang you all boleh pergi. Itu maksud dia. Itu maksud dia. Maknanya boleh jalan jauh ni sebab kebersamaan. Susah senang sama-sama. InsyaAllah kita boleh pergi jauh. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak